sampai 30 juz. Tuan-tuan pun pergi kerja juga macam dia pergi kerja. Kita pun pergi kerja juga. Tapi kita habis dengan 30 juz apa? Nurhaliza ke apa? Siapa punya lagu ke apa? Itu apa? Kita tak habis dengan berita-berita dia. Macam hebat sangat Ikim lah, Ikim. Apa dia kan? Hiburan mendidik jiwa apa? Mendidik jiwa. Tak habis-habis. Buka tafsir, saya ingat tuan-tuan pergi kerja 10 tahun dah boleh khatam 3-4 kali tafsir tu, bukan Al-Quran. Tafsir. Jangan cakap tafsir, kadang ayat Quran pun tak habis juga. Boleh tak kita khatam ayat Quran dalam kereta kita? Boleh saja tuan-tuan. Boleh saja. Tuan-tuan letak CD je, setiap kali masuk main. Dan saya benar dengan terjemahan ayat Quran, dengan terjemahan dalam berapa bulan je dah khatam. Tapi kita masa kita dan kita buang ke mana saja. Lepas tu kita cakap, oh tak ada masa lah, tak ada itu. Dan kita tak dapat Al-Quran. Kita tak dapat. Sebab itu tanam niat tuan-tuan. Tanam niat sebelum kita mati ni, aku nak dengar tafsir 30 juz. Azam dulu. Aku nak dengar sebelum mati. Bukan perkara ni mustahil. Kalau tuan-tuan nak cepat pergi daurah di Terengganu, Maulana dalam masa 50 habis, 50 hari settle 30 juz. Jadi boleh saja kita pelan-pelan, sedikit. Nah itu bila kita dapat Islam itu melalui wahyu itu, baru kita dapat sebagaimana para sahabat dapat naik iman mereka bila membaca wahyu Allah Subhanahu wa taala. Hikmatun balighah. Allah katakan di sini hikmah, yang mempunyai sangat hikmah yang balighah, yang sempurna sangat. Ada yang mentafsirkan hikmatun balighah itu adalah apa kita cakap, cegahan itu penuh dengan hikmah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran ni tak sama dengan kita tuan-tuan. Kalau kita baca Al-Quran ni tak sama. Dia tak ada macam monotonnya saya cakap begitu je straight, dia tak ada. Kadangnya Allah bercerita, kadangnya Allah memberi tafsir, kadangnya Allah SWT menggembira berita-berita yang menggembirakan, kadang-kadang Allah memberi warning, amaran, kadang Allah buat hukum. Pada ini Al-Quran ni subhanallah penuh dengan hikmah. Cara Allah SWT, Allah tahu jiwa kita tuan-tuan. Tuan-tuan dengan saya berapa minit aja cakap dan Isya, masya-Allah. Surau ni lain macam dengan ada sesuatu cepat betul jalan surau lain semua saya boleh berapa ayat ni baru berapa ayat ni, 5 ayat aja. Tengoknya dan insya-Allah. Tuan-tuan dengar saya berceramah dalam berapa minit aja dah bosan. Tapi kalau Al-Quran kena tengking dengan Al-Quran macam mana pun kita akan rasa sedap. Al-Quran ni segala-galanya tuan-tuan. Segala-galanya. Jangan lepaskan Al-Quran ini. Kalaulah kita tak dapat hikmah dia, Allahu Akbar. Allah cakap fama tughnin nudur. Dia ni Al-Quran ni cukup kalau seorang itu nak memperbaiki diri dia dengan Al-Quran ini. Dalam pada itu segala peringatan, dengar tuan-tuan, segala peringatan dan amaran itu tidak mendatangkan faedahnya sesuatu pun. Sedikit pun tak mendatangkan faedah. Kepada siapa tuan-tuan? Siapa? Wah, sendiri pula. Janganlah dia. Jadi ada orang yang tak dapat faedah daripada Al-Quran. Jangan kita kat kita Allah. Sedih lah. Ada orang yang tak dapat faedah. Fama tughnin, tak ada faedah pun bagi dia. Ayat ni dah cukup. Dah cukup untuk menginsafkan seseorang, membuat orang itu nangis, buat orang itu kembali kepada Allah SWT, memperbaiki diri dia. Tapi pada waktu yang sama ada yang tak dapat faedah langsung pun. Kadang-kadang orang Quraisy ni tuan-tuan, mereka bila dengar Nabi baca Al-Quran, mereka ni faham ke tidak? Orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab ni semua, mereka faham ke tidak? Mereka faham. Kita
Tak faham lah contohnya kat senang dia. Kita tak faham, mereka faham. Mereka punya bahasa Arab tu tinggi sekali. Mereka tak boleh tafsir pun. Mereka tak boleh tafsir. Nabi baca je dia terus sudah faham. Kita perlu tafsir. Orang-orang Arab datang selepas Quraisy tu perlu tafsir. Orang Quraisy tak perlu tafsir tu kan. Dia direct terus mereka faham ayat-ayat Quran itu. Tapi berfaedah tak? Tak berfaedah. Abu Jahal 3 hari 3 malam kan, Abu Jahal Syuraik dengan Abu Sufyan talaki dengan Rasulullah SAW di rumah Rasulullah, dengar ayat Quran. Seronok betul mereka dengar ayat Quran. Tapi famatuh min nudur, tak berfaedah pun. Sedap sangat macam orang itu, sedap sangat ayat Quran ni, sedap gini. Tapi perangai sama je. Perangai sama dia. Yang alun-alunkan, yang qari-qari ni tu tak. Sebab itu qari ya. Ini apa yang orang beritakan lah. Qura' juga lah orang-orang qari ni. Kenapa dia tak diadakan pada bulan Ramadan tuan-tuan? Kenapa tuan-tuan? Ramai qari-qari ni buka puasa, tak berpuasa. Sebab nak jaga dia punya suara dia. Sanggup mereka tak berpuasa. Ini qari tau ni, Qura'. Kata Rasulullah SAW, di dalam neraka tu ada satu lembah yang neraka pun minta perlindungan daripada lembah ni. Teruk sangatlah, busuk sangat, teruk sangatlah lembah ni dalam neraka ni. Rasulullah tanya, untuk siapa disediakan? Al-Qurra'u min ummati, ahli-ahli qari daripada umat aku. Hadis Rasulullah SAW, qari daripada umat aku disediakan. Qura' lembah tu pun dalam neraka ni. Jadi kadang fama tughnin nudur, itu kita takut kena pada kita. Orang lain tak apalah, kita baca Al-Quran tak ada faedah pun, hati kita pun tak tergerak, tak lembut hati kita. Itu nak kena balik baca sampailah boleh menangis. Tahap dia bila kita dengar ayat-ayat Quran ni sampai menangis tu barulah. Kalau masih tak boleh, kena try, kena cubalah berbagai-bagai cara lah, dengan tengok terjemahan, dengan YouTube, tengok apa saja supaya hati kita ni lembut. Jangan jadi seperti faqasat qulubuhum alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah tiba masanya untuk orang-orang beriman ini, untuk hati mereka ini khusyuk dengan ayat-ayat Al-Quran. Allah sentuh. Jangan jadi seperti ahli kitab, berlalu masa yang lama dan hati mereka keras dengan Al-Quran. Inilah kita sekarang hidup dalam zaman orang dengan Al-Quran ini macam tak ada apa-apa. Macam tak ada apa-apa. Termasuk diri saya lah. Kita baca Al-Quran ni macam tak ada apa-apa. Ini kita punya masalah lah. Kita cuba lah nak memperbaiki masalah kita. Bila kita baca Al-Quran ni, satu ayat Al-Quran ni kita tak ada pun. Macam mana orang ni tak ada faedah pun dengan ayat Quran ni. Dia dengar ayat Quran, dia dengar amaran, dia dengar peringatan, tapi macam siram daun siram air ke daun keladi. Macam itu ada tak? Beritahu kan, ayat Quran ni dah cukup lah. Orang dengar saja Al-Quran. Macam saya ceritakan 2 minggu yang lepas, anak saudara saya sampai menangis menolak dengan ayat Quran. Takkan tak boleh kita jadi ada masalah kita ni. Jadi bukan salah Al-Quran tuan-tuan. Al-Quran yang sama, tapi masalahnya kita sebagai pendengar, kita sebagai pembaca, itu yang kita nak persediaan tu tak ada. Sebab itu para sahabat al-lamanal Quran al-lamnal iman thumma al-lamnal Quran. Kami belajar iman dulu, kata sahabat. Dengan cara belajar Al-Quran, kami belajar iman dulu, kemudian kami belajar Al-Quran. Sahabat ni, kami belajar iman, kemudian kami belajar Al-Quran. Dia tak terus belajar Al-Quran dulu, dia belajar iman dulu, lepas itu baru belajar Al-Quran. Masalahnya anak-anak kita di sekolah tu, kadang dia tak belajar iman dulu. Dia akan masuk dengan Al-Quran, jadi keluar pun macam orang yang tak faham Al-Quran.
Jadi kena belajar iman dulu, baru belajar Al-Quran. Begitu juga dengan kita kan. Kalau iman kita tak kuat, hati kita kotor. Masalah lah, masalah hati ya, masalah keikhlasan, masalah segala-galanya lah. Penyakit-penyakit hati ni ada. Lepas tu kita belajar Al-Quran, tak dapat faedah lah, tak boleh meresap pengajaran di dalam Al-Quran tu. Itu masalah dengan hati kita. Sebab itu kata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, hati dia macam wadah tau. Dia macam bumi tempat turunnya air. Bumi, tanah. Air itu adalah Al-Quran, hujan. Hati kita ni macam wadah. Al-Quran ni ayat Al-Quran ni. Subur ke tidak hati kita? Hati kita, hati yang keras, tak menjadilah tanah tu. Dari turun air macam mana pun, hujan yang baik pun, macam mana turun pun tak jadi. Sebab tanah dia, tanah tak baik kita kan, tanah yang keras. Sebab itu dan kita nak kena fokus balik kepada hati kita. Kalau ada masa, tuan-tuan pergi kuliah yang bersangkutan dengan hati, supaya hati kita semua hidup. Dengar ceramah-ceramah dan tazkirah peringatan tentang hati. Fokus banyak pada hati kita. Ada tua-tua ni jangan fokus kepada yang outer ni lah. Outer dah berkedul, dah putih, dah lunak semua kan. Fokus kepada yang dalaman ni. Dalaman ni sekarang ni, pasal kita nak balik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang sejahtera daripada segala penyakit. Jadi kalau kita kena obati atau kena rawat hati kita ini sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita termasuk mereka yang diseru, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sahabat kita tinggal atas ni, dia belajar dengan bahasa Arab dengan saya bertahun tadi. Dr. Azri ni kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengejut. Saya terkejut betul bila kawan saya cakap dia meninggal. Bila itu dia penyakit dia sama juga macam penyakit saya, sumbat sana sumbat sini. Jadi kita nak bersedia tu kan, kita akan dikembalikan bila-bila masa. Kita jangan ada dia ni awak besok atau kita tahun ni ke tahun depan. Tapi bersedialah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hati yang mutmainnah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita akan sambung lagi minggu depan. Aku lupa lihada astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.